Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Hidayah binti Alias akan membentangkan tugasan 2 perbentangan, iaitu yang bertemakan aspek-aspek perancangan dan kaedah pengurusan bahan sumber dalam bilik studio seni visual pada masa kini. Ini adalah sedikit ringkasan tentang biodata diri saya. Nama diberi Nur Hidayah binti Alias, nombor IC 000807141024 dari unit PSB 2. Dilahirkan di Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Hobi bermain badminton dan cita-cita menjadi seorang guru. Kita mulakan pembentangan kita pada hari ini dengan menyatakan maksud atau definisi bilik seni. Bilik seni merupakan sebuah tempat di mana sekumpulan manusia berkumpul dan diajar. Bilik seni juga adalah lebih dari hanya sebuah ruang pembelajaran. Ia merupakan persekitaran murid, guru dan penggerak interaksi antara guru dan murid. Boleh dikatakan, bilik seni ini juga adalah sebuah bilik darjah, iaitu tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya di sini, bilik seni ni bukan hanya semata-mata tempat untuk belajar, tapi ia juga boleh dijadikan tempat untuk berlakunya interaksi antara guru dan pelajar. Seterusnya saya akan menerangkan sedikit tentang pengurusan bilik seni. Apa itu pengurusan bilik seni? Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran pendidikan seni. Guru pendidikan seni hendaklah memainkan peranan penting dalam aspek ini. Guru pendidikan seni hendaklah sentiasa berusaha bersama-sama guru yang lain untuk mewujudkan keadaan dan suasana yang sesuai. Selain hasil kerja pelajar, contoh-contoh hasil kraf tempatan dan lain-lain lagi juga sesuai untuk dipamerkan di dalam bilik seni. Bahan-bahan seni yang dipamerkan di dalam bilik seni ini hendaklah disusun mengikut jenisnya. Contohnya seperti unsur seni, menggambar melukis, mewarna, lukisan alam semula jadi, seni huruf dan sebagainya. Semuanya harus disusun mengikut kategori supaya bilik seni menjadi lebih kemas dan teratur. Seterusnya saya akan masuk kepada poin yang pertama, iaitu aspek-aspek perancangan. Aspek-aspek perancangan ni dia terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu aspek fizikal, aspek sosial dan juga aspek emosi. Yang pertama saya akan menerangkan aspek fizikal. Dari aspek fizikal, guru seni hendaklah berusaha menentukan bahawa bilik darjah atau bilik seni adalah bersih dan sesuai untuk aktiviti yang akan dijalankan. Sekitaran yang kemas dan selesa mampu menyeronokkan pengalaman pembelajaran murid. Perancangan suasana fizikal bilik seni bergantung kepada 5 bahagian. Sudut seni untuk pameran, contoh-contoh hasil kerja pelajar perlu ada dan diuruskan dengan menarik dan kemas. Seterusnya kita akan lihat kepada 5 bahagian aspek fizikal. Bahagian yang pertama ialah sistem pencahayaan. Bilik seni hendaklah mendapatkan cahaya yang sesuai, sama ada cahaya semula jadi atau dari lampu. Sistem pencahayaan yang sesuai ialah cahaya dapat menembusi bilik seni supaya suasana kelihatan jelas. Bilik seni juga harus mempunyai peredaran udara yang baik untuk menimbulkan suasana pembelajaran yang selesa. Ini contoh gambar bilik seni. Contoh bilik seni dengan sistem pencahayaan yang baik boleh dilihat pada gambar di dalam slide ni. Bilik seni ni cerah kerana terdapat sistem cahayaan yang bagus daripada tingkap yang tak menghalang cahaya daripada masuk ke dalam bilik seni dan mewujudkan suasana yang cerah dan terang. Yang kedua adalah susunan kerusi dan meja. Meja dan kerusi perlulah disusun mengikut suasana yang lebih selesa, iaitu suasana tersebut perlulah kelihatan luas.
Selain daripada itu, suasana bilik seni adalah memberi galakan kepada pelajar untuk melakukan tugasan dengan baik. Ruang kerja penting agar pelajar ni dapat mencetak hasil-hasil seni mereka dengan lebih baik. Bila susunan meja dan kerusi mereka selesa, seterusnya menyebabkan mereka boleh menghasilkan satu karya seni yang akan memberi impak kepada kita. Okay. Ini contoh gambar susunan kerusi dan meja yang boleh dan diambil contoh untuk menyusun kerusi dan meja pada abad ke-21 ni. Okay, boleh tengok cara susunan meja dia adalah secara berkelompok dan juga mempunyai ruang antara satu sama lain untuk memudahkan pelajar melakukan kerja. Okay, seterusnya yang ketiga adalah rak alat dan bahan. Okay, bahan bantu mengajar seperti LCD, projektor, komputer, printer dan lain-lain perlu disediakan dalam bilik seni untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran. Okay, penggunaan rak ni sangat sesuai untuk menyimpan bahan-bahan seni. Okay, dekat bilik seni ni, penggunaan rak untuk simpan barang tu sangat penting kerana bilik seni ni mempunyai terlalu banyak peralatan seni seperti watercolor, poster color, warna pensel, kertas, gunting dan sebagainya. Jadi rak tu sangat penting untuk simpan barang-barang. Okey, ni contoh gambar rak, alat dan bahan yang terdapat dekat bilik seni. Tengok bila ada rak kita boleh susun segala barang, kita boleh buat sudut sudut pameran dengan teratur, boleh simpan barang-barang dengan teratur. Okey, yang keempat adalah kemudahan asas. Okey, contoh kemudahan asas adalah seperti sinki dan peralatan elektrik penting dipasang di dalam bilik seni. Okey, penggunaan sinki di dalam bilik seni ni amat diperlukan. Contohnya apabila aktiviti yang melibatkan penggunaan media basah dan berus. Air dan sinki diperlukan apabila penggunaan watercolor, poster color. Pelajar-pelajar terutamanya sekolah rendah ni cuai, jadi perlu adanya sinki kat dalam bilik seni ni untuk memudahkan urusan pelajar-pelajar untuk mengambil air, tak payah keluar daripada bilik seni menyebabkan air bertumpah dan sebagainya. Okey, kemudahan peralatan elektrik yang baik juga dapat memberi keselesaan kepada pelajar. Okey, ini contoh gambar kemudahan asas yang perlu ada ke dalam bilik seni. Okey, contoh yang pertama, sinki. Ini adalah untuk memudahkan pelajar macam saya cakap tadi, dan peralatan elektrik seperti kipas angin. Okey, kipas angin ni akan memberi keselesaan kepada pelajar kerana selalunya bilik seni ni panas. Jadi perlunya ada kipas angin untuk memberi keselesaan kepada pelajar untuk belajar. Yang kelima adalah store. Okey, store ni adalah tempat terkawal untuk menyimpan bahan dan alat untuk penggunaan pembelajaran dan pengajaran. Store penyimpanan ni amatlah diperlukan sama sekali. Ini kerana di dalam bilik seni guru perlu menyediakan pelbagai stok alatan. Okey, store juga boleh digunakan untuk menyimpan alat atau bahan seperti buku, folio dan hasil kerja pelajar yang lain. Jadi perlulah store untuk bagi bilik seni ni tak nampak serabut dengan terlalu banyak barang. Jadi macam contoh, kalau pelajar buat folio, tak perlu simpan dekat luar kawasan selain kerana dah ada store. So hanya simpan semua barang-barang yang tak diperlukan di dalam store. Barang yang untuk ganti semua disimpan dalam store. Okey, ni contoh gambar store. Okey, bila kita ada store, kita akan sediakan almari di dalam store. Jadi semua peralatan-peralatan seni akan tersusun dan tidak akan serabut dan sukar untuk hilang. Contoh seperti gambar, dia letakkan susunan kertas-kertas, warna, kertas-kertas lukisan, color dan sebagainya. Okey, seterusnya aspek yang kedua. Okey, aspek perancangan yang kedua adalah aspek sosial.
Okey, aspek sosial ni merujuk kepada corak interaksi di antara murid dan suasana yang aman. Okey, maksudnya di sini aspek sosial ni bukan sahaja interaksi antara murid, tapi dia juga berlandaskan kepada persekitaran kita, contohnya seperti suasana yang damai, aman, harmoni. Dia merupakan salah satu aspek sosial. Okey, sistem sosial di dalam bilik darjah ni melibatkan interaksi antara murid dan guru. Okey, di dalam bilik darjah, sistem sosial berlaku melalui interaksi aktiviti-aktiviti yang dilakukan di dalam pembelajaran dan pengajaran. Contohnya, apabila guru memberi tugasan kepada pelajar, maka di situ berlakulah interaksi sosial apabila guru menerangkan apa yang perlu dilakukan kepada anak murid. Okey, seterusnya, iklim bilik darjah yang baik juga menyebabkan pelajar mudah berinteraksi dan bebas melakukan aktiviti. Mereka akan mampu berinteraksi dalam kumpulan dan proses PDP akan berlaku dengan baik. Okey, aspek sosial ni boleh dibahagikan kepada dua bahagian, dan guru perlu memberi perhatiannya kepada dua aspek sosial ni, iaitu yang pertama interaksi murid, dan kedua kemudahan aktiviti kumpulan. Okey, interaksi murid ni akan mewujudkan sebuah bilik yang kondusif supaya pelajar dapat bergerak bebas dan berinteraksi antara satu sama lain dan bersama guru juga. Suasana kerusi dan meja haruslah memudahkan pelajar membuat pergerakan semasa melakukan aktiviti berkumpulan maupun individu. Guru perlu bijak dan merangsang perkembangan sosial pelajar-pelajar. Okey, ini contoh gambar ruang di antara meja ya. Okey, ni ruang di antara meja ni adalah penting. Bila ada ruang di antara meja, interaksi antara pelajar tu senang berlaku kerana murid-murid tak perlu bersesak-sesak untuk mendapatkan barang dan sebagainya kerana mempunyai ruang. Okey, ni contoh ruang antara meja yang sesuai lah digunakan di dalam bilik seni. Okey, yang aspek yang kedua. Aspek yang kedua adalah kemudahan aktiviti kumpulan. Corak interaksi yang berlaku di dalam bilik darjah akan mewujudkan persekitaran yang sihat. Okey, suasana sosial yang baik juga akan memudahkan interaksi berlaku. Apabila corak sosial dipraktikkan, aktiviti kumpulan akan menjadi lebih mudah. Okey, ini adalah gambar aktiviti kumpulan. Bila wujudnya interaksi sosial yang bermakna dalam bilik seni, pelajar-pelajar akan gembira untuk belajar seperti dalam gambar. Lihat, kadang-kadang gembira melakukan hasil tugasan mereka. Okey, seterusnya pergi kepada aspek perancangan ketiga, iaitu aspek emosi. Okey, suasana emosi merujuk kepada perasaan murid-murid terhadap guru mereka. Aspek emosi ini menimbulkan jenis-jenis tingkah laku murid yang ditentukan oleh sifat guru dan gaya mengajarnya. Emosi bilik darjah yang kondusif biasanya ditimbulkan oleh guru yang mempunyai sifat penyayang. Faktor emosi juga dapat dilihat pada kepimpinan guru dalam PDP. Okey, gaya kepimpinan guru ni boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu gaya autokratik dan demokratik. Autokratik ni maksudnya guru ni sebagai ketua, segala perbuatan di dalam bilik seni tu harus berlandaskan apa yang arahan yang diberikan oleh guru. Manakala demokratik pula, ia adalah guru dan pelajar dapat bekerjasama untuk saling memberi pendapat, meluahkan apa yang ingin dibuat dan boleh dibawa bincang bersama. Okey, dan aspek emosi pula terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, aspek emosi terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu hiasan dalaman, pameran hasil karya, warna dinding dan peragaan hasil karya. Hiasan dalaman merupakan emosi pelajar bergantung kepada susun, atur, alat dan bahan. Okey, bila hiasan dalaman ni kelihatan cantik, tersusun, teratur, emosi pelajar akan jadi tenang dan stabil. Okey, seterusnya
pameran hasil karya. Okey, guru-guru haruslah mempamer hasil karya tokoh dan pelajar untuk menaikkan semangat mereka. Okey, contohnya apabila guru-guru memamerkan hasil karya tokoh, pelajar-pelajar akan merasa kagum dan akan cuba untuk menjadi baik macam yang telah dilihat. Lukisan akan menghasilkan lukisan yang baik seperti apa yang dilihat. Okey. Yang ketiga adalah warna dinding. Okey, warna dinding dalam bilik seni ni memainkan peranan dalam bentuk emosi pelajar. Okey, contohnya apabila penggunaan warna-warna ceria di dalam bilik seni seperti warna-warna pelangi, ia akan mewujudkan rasa gembira, tenang apabila murid-murid berada kat dalam kelas tersebut. Tapi kalau penggunaan warna dinding yang garang, merah, seperti merah, hitam akan membuatkan pelajar rasa nak marah, rasa geram, kesal kerana penggunaan warna yang tidak sesuai. Jadi penggunaan warna dinding yang sesuai amatlah memainkan peranan untuk aspek emosi pelajar. Okey, seterusnya peragaan hasil karya. Peragaan hasil karya ni mempamerkan hasil karya pelajar mestilah diberikan perhatian supaya mereka rasa dihargai. Okey, bila di bilik seni, guru haruslah membuat sudut pameran hasil karya pelajar supaya bila mereka melakukan sesuatu tu, mereka akan lakukan sungguh-sungguh kerana mereka tahu apabila apa yang mereka lakukan tu akan diberi penghargaan seperti digantung di dalam bilik seni. Mereka akan rasa dihargai dan akan buat satu kerja tu dengan sungguh-sungguh. Okey, ni contoh gambar. Okey, contoh gambar hiasan dalaman. Okay, boleh lihat hiasan dalaman, dia punya hiasan dalaman ni macam mana. Sangat cantik. Okey. Lepas tu tempat peragaan hasil karya, contoh pelajar dah buat. Okey, peragakan hasil karya di dalam bilik sini biar dia rasa semangat, seronok. Okey, warna dinding. Boleh tengok contoh warna dinding ni, dia menggunakan warna yang warna-warni untuk menarik minat pelajar untuk belajar kat dalam kelas tersebut. Seterusnya pameran hasil karya, boleh lihat hasil karya pelajar dan juga hasil karya tokoh-tokoh dipamerkan di satu sudut untuk menyuntik semangat para pelajar. Okey, seterusnya kita masuk kepada kaedah pengurusan sumber. Itu poin kedua ya. Kaedah pengurusan sumber. Okey, pengenalan. Okey. Kaedah pengurusan sumber ni dia meliputi reka bentuk dan proses menyediakan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran, prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan, penyimpanan dan rekod stok. Okey, panduan keselamatan serta etika dan tanggungjawab ni merupakan antara skop yang ada di dalam kaedah pengurusan bahan sumber. Okey, yang pertama, prosedur penyediaan bahan bantu mengajar atau BBM. Okey, yang pertama mestilah memastikan kesesuaian dengan tajuk dan hasil pembelajaran. Yang kedua, membuat lakaran visual bahan sumber yang hendak dihasilkan, menentukan bahan dan teknik, menentukan maklumat yang hendak dipaparkan, menghasilkan bahan bantu mengajar, dan akhir sekali adalah membuat kemasan. Okey, seterusnya adalah prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan. Prosedur mengguna dan menyimpan alat dan bahan merupakan aspek penting dalam pengurusan mata pelajaran pendidikan seni visual dan menjadi tanggungjawab guru pendidikan seni visual untuk menguruskannya dengan sempurna. Okey, penerangan yang betul dan mengikut tertib kepada murid tentang bagaimana cara menggunakan alat dan bahan dapat membantu dengan cara yang betul, dan seterusnya cara menyimpan alat dan bahan supaya tidak rosak. Okey. Seterusnya adalah penyimpanan dan rekod stok. Okey, yang pertama, semua alat dan bahan yang dibeli hendaklah dicatatkan di dalam buku stok rasmi untuk tujuan pengauditan. Okey, apabila
kita merekodkan segala barang yang dibeli di dalam buku stok rasmi. Dia akan memudahkan urusan pengeluaran duit dari semasa ke semasa. Butiran hendaklah diisi dengan lengkap dan kemas kini. Kita perlu sentiasa isi butiran dan kemas kini. Setiap kali kita dapat stok baru atau sebagainya, mengeluarkan stok dan sebagainya. Yang seterusnya, menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan sebagai bukti dan memudahkan urusan jual beli dengan pihak sekolah. Seterusnya, membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal atas sekolah. Kemudian, membuat penerimaan alat dan bahan, menyemak dan mengesahkan. Membuat inventory dalam buku stok, membuat rekod keluar masuk alat dan bahan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang panduan keselamatan. Kita sering terdengar kes murid mendapat keracunan atau kemalangan di dalam bilik seni visual atau kelas sewaktu PNP sedang berlangsung. Dan hal begini secara tidak langsung akan menjejaskan reputasi seorang guru. Oleh itu, guru pendidikan seni visual perlulah menyediakan peraturan-peraturan penggunaan bengkel seni visual, dan guru-guru perlu menerangkan peraturan ini pada hari pertama murid-murid masuk ke dalam bilik seni visual supaya mereka ingat peraturan-peraturan yang perlu diikuti dan benda yang tidak boleh dilakukan, serta memudahkan urusan pembelajaran selepasnya. Seterusnya, etika dan tanggungjawab. Etika dan tanggungjawab ni adalah membincang dan menyedia senarai alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah. Guru panitia pendidikan seni visual atau ketua guru panitia pendidikan seni visual perlu membincang dan senaraikan alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli oleh sekolah supaya memudahkan urusan pelajar dan juga supaya bilik seni sentiasa mempunyai barang yang mencukupi untuk pembelajaran dan pengajaran. Slide seni juga boleh membantu murid dalam pengkajian, pemahaman dan perhargaan perlu didedahkan kepada murid. Penggunaan slide daripada laptop atau komputer LCD dapat membantu murid. Lepas tu, murid patut didedahkan kepada bahan rujukan mengenai bagaimana pelukis dan pakar seni dari pelbagai kebudayaan dan zaman. Hal ini perlu kerana apabila pelajar-pelajar didedahkan tentang rujukan mengenai bagaimana pelukis seni, pakar seni dari pelbagai kebudayaan, mereka dapat secara tidak langsung dapat mempelajari sejarah-sejarah seni, kelebihan-kelebihan seni zaman dahulu dan zaman sekarang dan sebagainya. Ini merupakan sumber rujukan yang telah saya cari daripada Google, Blogspot, Journal dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.